Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah Borak Tengah Lapar untuk episod yang ke-18 dan maknanya sudah 18 hari kita berpuasa dalam bulan Ramadan dan alhamdulillah semuanya diharapkan baik-baik saja. Dan untuk situasi pada hari ini kita nak terus bersama-sama dengan Abang Saiful Apek. Okey, mula-mula berita penting. Ya. Apa penting tak tu? Semenjak 2 menjak ni saya tak boleh berpisah dengan gadget. Secara rasminya saya dah menjadi ahli tetap Jabatan Netizen Negara. Segala isu di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok saya join bagi kecaman, bagi komen. Rasa macam puas hati bila dapat buat kecaman. Amaran jangan main-main dengan kami. Jabatan Netizen Negara boleh menaikkan dan menjatuhkan seseorang. Segala benda kami boleh korek dan viralkan. Saya buat kerja free ni suka-suka je. Tapi berdosa tak? Double dosa ke kalau saya mengecam di bulan Ramadan ni? Salam dari saya yang asyik main gadget, yang tengah lapar. #jom TikTok, #ahli Jabatan Netizen, #borak tengah lapar. Itu dia Alkisahnya mengenai gadget ni. Ya. Baik Ustaz, apa hukumnya menggunakan gadget ni walaupun untuk kebaikan ataupun untuk kesalahan ni Ustaz? Buat untuk kebaikan dapat pahala. Buat untuk keburukan dapat dosa. Kan? Jadi penting je lah kita tengok apa tujuannya. Inna a'malu bin niat. Kata Nabi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa niat buat sesuatu tu niat dia kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. So, apa tujuan kita? Jadi kalau kita nak share lah benda-benda baik. Itu sebab kita terdengar tadi soalan tu tadi dalam email tu tadi dia kata tentang kecaman. Kita tahu mengecam ni mana ada mengecam elok. Melainkan mengecam suspek. Betul. Ya. Itu pun still suspek tu tak elok. Kan tapi Ataupun mengecam rejim Tel Aviv contohnya. mengecam. Itu tak apa. Tak apa mengecam yang tak elok. Wah, ya. kita mendalam betul kita punya perbincangan ni. Sampai Tel Aviv. Mengecam ataupun mengecam mayat kan. Nak confirm kan betul ke tidak. Kawat cam. Kawat jam. Tapi mengecam maknanya mengutuk, mengeji. Tapi untuk tujuan apa? Kalau macam tadi mengecam kejahatan, mengecam Kezaliman. tidak baik kezaliman ataupun mengecam isu viral yang baru-baru ni ada yang share tentang petikan-petikan drama yang panas-panas kan. Panas Contohlah kan. Yalah. Dah lah petikan drama tu dikhususkan untuk bulan Ramadan. Kuasa betul. Jadi mana kata tentulah mendapat kecaman. Tapi sebenarnya bukan kecaman itu, tapi cara kita menegur tu penting. Kan? Sebab kita nak semua orang memahami apa tujuan teguran itu dibuat. Teguran itu biarlah secara berhikmah yang boleh membawa kebaikan pada semua. Supaya tidak nampak bila kita mengeji, kita cakap adakah mengeji itu satu benda yang baik? Itu selalu orang perempuan guna, bukan perempuan sinilah, tak negara mana tak tahulah. Tapi orang perempuan tu gemar guna ayat, aku ni mulut je jahat, hati baik, dia kata. Tak ada mana ni. Kalau hati baik, cakap pun kena baik. Daripada hati sudah tentu terbitnya kata-kata yang baik. Macam tu jugalah, kita boleh menegur dengan baik, boleh memberi saranan, memberi pandangan supaya dapat diikuti dan dapat difahami dengan baik. Instead of kita mengecam, kita mengutuk, kita mengkeji, kita menghina, mengherdik dan sebagainya. Itu pada pandangan saya lah. Betul. Even kalau kita tengok Rasulullah SAW juga, dia melawan api dengan air. Maksudnya dengan musuh pun bercakap dengan baik. Jadi itu pada saya sebenarnya konsep kita yang sama jugalah. Dalam kita nak menegur ni, kita kena tengok tempat, cara kita menegur. Yalah, it's not about the word, it's how you say it. Bukan perkataan dah ayat itu, tapi bagaimana kita menyampaikan dia. Kali lagi kita tu merujuk kepada adab. Ya betul. Adab menegur. Kita nampak ayah kita. Macam mana nak tegur ayah kita? Betul. Ayah ni bila nak sembahyang? Tak fikir neraka. Contoh kan. Cuba cakap ayah, Betul. mari kita sembahyang sama-sama nak seronok kalau ayah dapat imamkan solat. Macam tu. Nak berkata dengan berhikmah. Macam isteri kan. Kenapa lah kau kahwin dengan orang perempuan yang tak pandai masak ni? Jangan cakap macam tu. Betul. Saya masak ni sedap betul. Tapi kalau kita makan kat luar lagi sedap daripada saya masak. Tu pun cik pasal kat tu. Tak boleh lagi kan. Betul. Kan abang suka saya masak tapi macam mungkin tadi terlebih sikit satu lah. garam kot. Betul. Mungkin saya kena tengok balik lah. Jadi orang perempuan kena tengok, oh ya ke bang, kalau maaf lah bang, tak apalah. Abang tahu saya tengah nak belajar kan. Tak apa, masuk masak lagi sedap kita tahu.
Okey bang, macam itulah. Kan saya kena lakonkan biar dia faham. Macam Lagi tu. satu bukan dalam nada emosi ataupun Ah, marah. Sebab apa? betul. Pintu besar, pintu yang paling utama untuk syaitan masuk ke jiwa kita adalah pintu kemarahan. Takut. Kita risau. Betul. Betul. Sebab banyak cerita yang kalau kita kongsi kan, itulah dia bila kita bersabar, kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Betul. Saya Bila nak kita bawa marah je memang Saya nak bawa malaikat lari. kisah, saya nak bawa kisah tu. Sempat ke tak? Sempat kot. Jadi kalau kita sempat. tengok kalau tengok macam mana dalam kisah Saidina Abu Bakar, Ya, dia datang betul. menziarahi Ya, ya. Nabi. Ketika dia berbual, tiba-tiba datang Arab Badui. So Kan. Arab Badui ni dia kutuk habis-habis. Mm-mm. Bila dia kutuk tu, Saidina Abu Bakar bangun, pandang Arab Badui tu, dia senyap. Bila senyap, Saidina Abu Bakar duduk balik, dia sambung berbual dengan Nabi, Nabi senyum. Kali kedua pun macam tu, senyum. Kali Dia ketiga, tunggu. dia kutuk lagi. Kali ni Saidina Abu Bakar dia balas balik. Hilang sabar. Dia sebut segala binatang yang ada kat kebun ni, daripada unta sampai kambing pun sebutnya. Lepas tu Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Maknanya tu Nabi marah sangat dah tu. Bila dia beritahu, ringkasnya tu lah macam Ya, yang betul. Abang Pek sebut tadi lah. Rupa-rupanya ketika dia sabar tadi, dia sabar kali kedua, malaikat bertambah-tambah ramai malaikat Ya. datang, semua mendoakan kesejahteraannya. Tapi bila dia maki, dia balas balik cacian dan makian dengan mengecam tadi tu, maka pada ketika itu tempatnya berganti dengan iblis dan syaitan dan semuanya menggalak. Kutuk lagi. Dia menggalakkan lagi dia berbuat dosa. Allah. Baik. Sementara pintu kesabaran kita masih lagi tertutup ni. Tertutup apa? Terbuka. Kita rehat dulu dan kita kembali dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar dan masih lagi bersama-sama saya Pul Apek dan juga Samsul Debat. Untuk hari ini kita bercerita mengenai Al-Kisah gadget ni. Baik Ustaz, ada yang menggunakan gadget ini untuk medan tipu, skamer dan sebagainya. Macam mana Ustaz? Apa hukumnya? Kadang-kadang Kadang-kadang. bila kita tengok telefon ini kan, telefon ni sebenarnya kita kena faham dia adalah alat untuk komunikasi, untuk berhubung antara satu dengan yang lain. Tapi kalau digunakan untuk tujuan yang selain daripada itu, yang membawa maksud jahat, maka jahatlah dia, maka dia akan menjadi satu dosa. Niat menipu, pemalsuan dan sebagainya. Sebab rupa-rupanya teknologi telefon pintar pada hari ini sangat berbahaya sekali kerana ada perkakasan-perkakasan tertentu yang memungkinkan seseorang itu boleh mengawal isi kandungan telefon kita daripada jarak jauh. Betul. Ini yang sebenarnya merupakan teknologi pada hari ini. Jadi menyebabkan banyak orang kena tipu, pemindahan duit berlaku tanpa rela kita, kemudian berlaku pemalsuan identiti, kemudian banyak fake account yang digunakan untuk mengambil kesempatan dan sebagainya. Inilah sebenarnya dah tentunya akan membawa dari segi hukumnya yang membawa kepada dosa. Itu sebut sedikit lah. Tapi kalau kita gunakan untuk tujuan menyebarkan maklumat-maklumat yang baik, perkongsian perkara-perkara yang baik, sudah tentu dia akan membawa kepada pahala. InsyaAllah. Itu dia. Macam kita tahu kan, pengasas antara media sosial yang sedia ada. Memang kita tahu agenda mereka lah. Tapi mereka sendiri sekarang dalam kebingungan. Apa kebingungan? Bukan. Dalam kebangangan aku ni. Dia dalam kebingungan. Kebingungan, Sebab okey. apa? Tapi tak betul, kebingungan betul lah tu. Maknanya bingung dan bangang. Rasa bingung dan dibangangkan sebab perkakas yang mereka wujudkan ni untuk agenda mereka, untuk mungkin memesongkan kita, tapi telah digunakan Dengan cara baik. agenda yang baik. Agenda berdakwah, menyampaikan yang perkara-perkara yang baik lah. So mereka bingung. Mereka bingung macam mana kata radio. Tapi masih boleh tengok kita di masuk sini. TV kat ni. Bingung. Saya pun bingung kat sini. Bingung. Dia ni bohong kita ke apa? Jadi itulah macam Ustaz cakap tadi, kalau kita gunakan dari segi manfaat, baiklah jadi. Baiklah dia. baik Teknologi dia. kan. Jadi sekarang orang pun boleh tengok TV, boleh tengok siaran-siaran, rancangan-rancangan. Boleh tengok daripada radio. RTM. Boleh tengok radio. Bukan saya dengar radio. Dulu dengar radio. Sekarang boleh tengok radio. Itu sebab masa mula tadi kita confuse. Bila Abang Pek kata dekat radio ada subtitle. Ni dia. Inilah dia. Ni dia. Aduh. Balik pada topik kita hari ni Ya. mengenai gadget ni, tentang aktiviti yang tak terkawal ni, berjoget-joget dan macam-macam konten yang macam
jauh daripada agama lah. Macam mana, Ustaz? Berjoget ni daripada dulu dah wujud dah sebenarnya. Ustaz. Dulu lagi. Joget lambak. Dah wujud dah. Tapi yang tak kawal ni yang Yalah. yelah, yang untuk mendedahkan aurat apa semua ni. Maknanya siapa-siapa pun boleh akses ke situ. Betul tu Ustaz. Jadi kalau kita tengok dari segi itu lah macam saya kata tadi. Tujuan ni guna untuk apa? Kalau digunakan untuk kebaikan, maka kebaikan lah. Dan kita kena faham, ada orang katanya dia nak tunjuk ni tujuannya suruh ambil pengajaran. Ingat, dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Jadi caranya pun mestilah cara yang baik. Jadi dia cakap Ustaz, bila berjoget orang lumpuh tu boleh Boleh bangun. Maknanya boleh menyembuhkan orang lumpuh. Boleh timakan alasan tu Ustaz. betul lah bila orang tu tak tahan dengar dia kan. Kita jaga Bangun tu. kita jaga bangun tu. Sebab dia nak tutup radio. dia bangun merangkak dia kan. Tak tahu dia pun tak sedar. Dia ke roh Ada dia. je alasan, Ustaz. Ada je alasan. Ada Tapi je sebenarnya alasan. matlamat tidak menghalalkan Ya, cara. betul. Itu je. Jadi mana janganlah gunakan untuk tujuan yang sampai menjatuhkan maruah diri. Ya. Memburukkan diri sendiri. Sekarang aib tu kita sendiri pula yang share kat orang. Betul. Dan dah tak sedap, share seorang-seorang lah. Takkan kau tak boleh nilaikan suara kau tak sedap? Kan? Cuba tanya, kalau kau buat album pun saudara mara pun tak nak beli, macam mana? Buat album saudara mara tak nak beli, kau bayanglah orang luar. Ya, Kan? betul. Jadi mana kata tu lah, kadang bukanlah kita nak menghina Ya, suara. betul. Setiap orang tu ada kelebihan dan kekurangannya Betul, masing-masing. betul. Jadi dalam hal ini, jangan kita salah guna teknologi, itu je. Lagi satu kerisauan yang kita perlu fikir bila di masa hari yang kita dah sedar kesilapan kita, kita dah mula bertaubat, dah mula ke bakal jalan. Tetapi ada lipatan sejarah tu yang masih lagi ada yang tidak boleh delete. Dia menghantui kita dalam proses kita hijrah tu. Dia pergi balik kat kita. Jadi time tu apa kita nak buat? Macam mana nak salahkan diri sendiri ke? Nak menyesal pun dah lambat Kalau dah. kita bertaubat lah. Kita bertaubat lah. Dia tak sangka yang gambar dia yang dia posing dengan seorang pendek. Ya. Dia bergambar dengan tiang LLN. Sampai Tiang LLN anak tu mana tak? LLN pun tak ada. Dah tak ada. Tiang LLN dah tak ada. Tapi sampai anak cucu masih tanya, ini ke mak aku, ni ke nenek aku. Jadi benda tu kena mak fikir. kau rugged weh. Kawan-kawan anak-anak pula lagi. Kesian. Betul. Benda-benda tu malu berterusan. Fikir. Itulah saya nak fikir pasal tiang LLN tadi tu. Sambil-sambil tu kita nak berehat dulu. Kita kembali selepas ini dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar, dan hari ini kita bercerita mengenai Alkisah gadget. Alkisah itulah, Alkisah netizen dan macam-macam lagi Alkisah ya. Dan kita nak bercerita mengenai apabila melibatkan gadget ni, tentu saja ada aktiviti penyebaran berita palsu. Dan juga berita-berita yang tak pasti kesihatannya. Macam mana Ustaz? Benda ni boleh berlaku ni Ustaz? Itulah kata sebenarnya Abdul Lais Asam Makandi dia beritahu bila orang menyebarkan berita. Yang menyebarkan berita 6 perkara kita kena buat. Pertama, jangan terus terima berita itu kerana kesaksiannya tak cukup. Itu pertama. Kedua, hendaklah kamu mencegah perbuatan itu. Kenapa? Sebab kalau betul jadi mengata, kalau tak betul jadi fitnah. Dua-dua dosa. Ketiga, janganlah kamu berprasangka bila dengar cerita tu. Tak sangka dia macam tu kan? Sebab tak tahu betul tak? Tak sangka. Kerana sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu cari kesaran orang lain. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Keempat, janganlah pula kamu menyelidik. Confirm ke cerita tu? Entah aku dengar pada dia. Tak apa. Aku kenal abang dia. Nanti aku tanya. Apa-apa lah aku update. Dia pula nak update. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab apa? Kerana perbuatan ni, kedua-duanya dosa. Iaitu fitnah dan ribah tadi dosa. Dan kedua-duanya akan membawa kita terjumus ke dalam neraka. Dan yang keenam, bila kamu dah membenci perbuatan itu, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Jadi dalam hal ini, memburuk-burukkan orang. Membawa cerita buruk ini samalah kita menyebarkan aib orang lain. Bila menyebarkan aib bukan satu perkara yang mudah untuk diselesaikan. Pernah satu kisah di Indonesia, seorang ahli agama, kan, yang seorang guru. Kemudian dia dikutuk, dihina, dicakap macam-macam, difitnah, dikata, dikutuk dah. Kemudian dia tiba-tiba dia tengok bila guru ni senyum, guru ni buat tak tahu, guru ni mengalah macam menganggap macam tak ada apa-apa, bersabar. Akhirnya dia rasa bersalah sendiri. Satu hari dia terasa betapa bersalahnya, dia datang jumpa guru tu. Dia kata nak minta maaf. Aku nak minta maaf. Maka guru tu kata, aku sudah lama maafkan kau. Maka dia kata, tak, kau beritahu aku apa yang patut aku lakukan. Tak apalah. Kau balik ke rumah kau, kat rumah kau ada tak penyapu bulu ayam? Dia kata ada. Kau ambil penyapu bulu ayam tu,
Kau ingat balik apa yang kau dah kutuk aku, apa yang kau tuduh aku ni, macam-macam. Setiap satu yang kau cakap pasal aku tu, kau cabut selai bulu. Setiap kau cabut selai bulu dalam perjalanan kau datang kemari. Dia pun buatlah. Dia cabut, dia kutuk ni. Dia cakap ni, dia cabut. Sudahnya sampai ke rumah guru tu, tak ada salai bulu pun tinggal dekat batang bulu ayam tu. Dia kata, banyaknya aku kutuk engkau, wahai Tuan Guru. Dia kata, maafkanlah aku, ampunkanlah aku. Dia kata, tak apa. Sekarang kamu pusing balik. Lah kenapa pula? Pusing balik, dalam perjalanan balik ke rumah kamu, kamu kutip balik bulu-bulu ayam yang kamu dah cabut tadi. Soalan ni saya nak tanya. Banyak tak bulu ayam tu yang dia boleh dapat balik? Tak banyak. Tak banyak. Ada dah ditiup angin. Ada dah melekat kat kenderaan buat ke mana-mana. Ada yang hanyut kat air. Ada yang ditiup angin terbang kat pokok dan sebagainya. Kemudian dia balik semula jumpa dengan guru. Ya Tuan Guru, aku dapat 5 helai je, dia kata. Bulu ni. Dia kata, begitulah natijahnya bila kita memburuk-burukkan orang. Kau boleh minta maaf, aku boleh maafkan kau. Tapi hakikatnya keburukan tu dah tersebar merata-rata tanpa dapat kau perbetulkan lagi. Jadi itu sebab kita kena minta maaf. Dan kita kena bertaubat sungguh. Jangan ulang lagi perbuatan itu. Sebenarnya, siapa yang jaga aib orang lain, Allah akan jaga aib dia. Nabi dah beritahu. Barang siapa yang membuka aib orang lain, Allah Ta'ala akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Zaman Nabi dulu, mungkin payah juga nak faham apa maksudnya walaupun duduk dalam rumah aib tu tetap tersebar. Rupa-rupanya zaman kita boleh faham dengan clear sekali. Zaman media sosial. Walaupun kita menyuruh, walaupun suruh, akhirnya orang viral kan, kita tetap malu walaupun kita duduk di dalam rumah kita. Tu berbalik pada konteks meminta maaf tu jugalah. Pada saya meminta maaf itu adalah keberanian. Memaafkan itu adalah kekuatan. Melupakan itu adalah kebahagiaan. So sama-sama kita ringan-ringankan untuk memaafkan dan meminta maaf. Sebelum tidur, bangun tidur, setiap masa. Bukan raya je. Bukan raya je. Banyak konsep raya ni. Benda tak yang apa, kita minta maaf nanti raya kata dia. Benda yang paling berat sekali. Benda yang paling berat dalam hidup ni. Dua benda paling berat tapi mulia di sisi Allah. Minta maaf dan memaafkan. Ya, betul. Itulah. Itu dia paling berat sekali. Kadang nak minta maaf pun, apa salah aku minta maaf dengan dia lah. Aku lagi tua daripada dia. Betul. Aku pak saudara dia. Ya, betul. Lagi satu lagi yang paling best ni, kenapa kau minta maaf ni? Bukan salah aku. Bukan salah dia. Lagi Dan satu ada Ustaz. Ha. Terima kasih pun sama juga. Betul. Terima kasih, Ustaz. Berat sangat orang nak Berat ucap. sangat. Satu lagi memaafkan. Pilih orang pula. Aku orang lain boleh tapi dia tak boleh. Dia pilih pula siapa dia ada boleh label, maafkan. ada label. Ada label. Jadi dalam hal ini, buatlah perbuatan yang mulia iaitu minta maaf dan memaafkan dan terima kasih tadi. Ya, betul. Terima kasih. Baik. Kerana kesilapan kita yang paling buruk adalah bila mana kita melihat kesilapan dan keburukan orang. Itulah kesilapan kita paling buruk. Menikam kalbu lah kata. Ya. Tak, makin lapar. Makan lapar. Baik, Ustaz, pesanan lah untuk pendengar kita yang tak gunakan gadget ni secara betul ni, Ustaz. Tak, aku rasa kita dah pesan dah tadi tu. Dah Kan. pesan. Dah bosan dah. Tapi betul lah. Tapi sebenarnya hati-hatilah. Hati-hati. Jangan salah guna. Jangan salah guna gadget. Itu sebabkan kalau kita tengok anak-anak zaman dulu kan. Kalau nampak orang tu, pakcik apa khabar? Pakcik sihat? Pakcik dah makan belum? Pakcik nampak tak sihat? Dah makan ubat ke belum ni? Allah, kalau kita tengok, baik betul budak ni. Zaman sekarang. Orang tua tu lalu dia macam ni. Ada dia cakap lah Ustaz. Dia ni baik budaknya tapi baik-baik. Baik-baik. Itu orang tanya. Kan kalaulah main game ni, main game dekat handphone, main game ni dekat gadget ni, satu zikir lah. Nak ramai budak kita jadi wali sekarang ni. Ya, betul. Tak berhenti, dia tak makan pun tak apa. Ya, Ustaz. 3 hari betul-turut dia main game ni. Dahsyat Tapi betul. saya ada tips lah. Saya cuba apa orang cakap kacukkan lah. Maksudnya bila saya buat live kan ada yang tap-tap screen tu. Like tu. Saya cuba terapkan lah. Maksudnya saya cakap setiap kali bila korang tap tu, cuba sebut Allah, Allah, Allah. Ibaratkan tasbih. Sebab ukuah ni ibarat tasbih. Ada permulaan, tiada pengakhiran. Saya risau. Apa yang risau? Imam dekat masjid memegang benda tu. Astagfirullah. Tengah tap screen. Astagfirullah. Kita nak baik. Apa salahnya? Why not? Rupa-rupanya dekat gadget itu, rupanya memang dia tasbih digital. Sangka baik. Sangka baik. Baik, terus bersangka baik. Dan kita akan tamatkan di sini untuk episod ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk hari esok, untuk episod yang ke-19. Jadi sampai di sini untuk hari ini. Assalamualaikum dan ini adalah Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.